بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Fadhil, saudara pengurusi majlis yang saya hormati, Sahibul Fadilah Tuan Syekh Ustaz Muhammad Nur Mansor selaku tuan rumah pada hari ini, Al-Fadhil adinda saya itu Al-Sayyid Ustaz Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin hafizahullah subhanahu wa ta'ala, Hakim Mahkamah Syariah, guru, tuan-tuan alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi ini kita dapat mengadakan perjumpaan, mudah-mudahan liqa' dan perjumpaan pada pagi ini akan menghasilkan natijah yang begitu positif, kerana sama-sama kita mencari kebulatan sikap, pandangan dan tindakan kita untuk membenteras semua bentuk yang kita bid'ah yang dibacakan oleh Al-Fadhil Dr. Asri tadi tentang kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya terlebih dulu memohon ampun dan maaf kerana sekiranya tuan-tuan puan-puan lihat saya kurang selesa lagi. Bukan saya selesa, tapi tuan-tuan puan tengok saya selesa sebab berulang kerap. Jadi orang berhenti, orang buang minyak, kita buang minyak, jadi macam terbalik. Jadi tak apalah, saya minta maaf kiranya ini boleh mengganggu ketenteraman tuan-tuan puan-puan sekalian dalam majlis ilmu yang penuh berkah ini, insyaAllah. Saya sebenarnya memerlukan seorang pembantu saya. Sekiranya pihak Rustia setuju oleh sebab minta maaf Dr. Asri sebab nak buka-buka dalam kitab, dalam tu bank tu nak kena ada orang tuan pandu. Macam orang buta, dia duk abah cerita jumpa di sana, minta kalau boleh adik saya tu tak syukri, tak tolong ni apa nama nak gunakan sikit tempat boleh. Ayah itu yang mari tak syukri yang boleh tolong sikit. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tadi sama-sama kita mendengar ulasan dan kupasan daripada pembentang kata kerja dan buku yang ini akademik ini. Saya rasa bahawa ucapan dan penjelasan itu jelas. Saya tidak perlu untuk mengulangi lagi, cuma saya akan membuat sedikit huraian atau analisa terhadap beberapa perkara yang saya rasa perlu untuk diperjelaskan. Ada dua di antara perkara-perkara yang besar yang perlu saya sentuh. Pertama, kita hari ini nak kena tentukan sikap pendirian. Yang kita dah bincang hari ini apakah masail ni masalah usuliyah atau masalah far'iyah, masalah prinsip ke masalah cabang? Itu dulu. Kalau tuan-tuan saya dan Dr. Asri kita bersetuju untuk mengatakan bahawa masalah ini adalah masalah usul, kita bincang tentang usul. Kalau tuan-tuan kata masalah furu', kita bincang tentang furu'. Kalau tuan-tuan kata, perempuan kata furu' mudah, usul mudah, kita bincang tentang furu' usul. Jadi cuma pada tanggapan saya, minta maaf saya gunakan tanggapan, wallahu a'lam. Pada tanggapan saya sepanjang yang saya baca lah sepintas lalu buku ni, dan saya tertarik dengan banyak perkara-perkara yang disebut dalam buku ni, dinukil secara amanah oleh Fadil. Kita kira satu pendedahan yang berani. Apa yang boleh saya katakan bahawa dalam Islam ni ada dua perkara, ada dua umur. Satu, ada perkara yang berhubungan soal prinsip, dia panggil al-umur al-usuliyah, al-masail al-usuliyah. Ini semua akidah, akhlak, pokok-pokok dan tunjang-tunjang hukum-hukum,
semua tu benar-benar usul. Soal Rasulullah tu soal usul, soal sahabat soal usul. Sebab tu saya sebenarnya kita satu baris ya dengan Ustaz Asri, bahawa kita sama-sama mempertahankan karamatul sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalan sahabat Rasulullah tu soal usul, bukan soal furu'. Orang nak maki amun tak boleh. Maki saya tak apa, tapi jangan maki sahabat Nabi, walaupun yang paling kecil. Demi Allah kita tak rebah. Jadi ada perkara-perkara yang bersifat usul, ada yang bersifat furu'. Sepanjang penelitian secara rambang tu lah, ada lebih kurang dalam berapa puluh muka, lebih kurang dalam 90 muka buku ni. Dan dalil ataupun contoh-contoh yang dibuat datang oleh Al-Fadhil ni semua berhubungan furu', bukan berhubungan usul. Kalau sudah kita kategori dan labelkan bahawa ini masalah furu', dan saya rasa tuan-tuan puan setuju dengan saya, maka kita kena buka kitab furu', di mana kitab furu' ni ialah masail-masail semuanya masalah-masalah ijtihadiyah yang ulama-ulama tidak sepakat. Kau ni kata makruh, kau ni kata haram, kau ni kata harus, kau ni kata sunat. Semua musib, semua betul. Kerana bila masuk peringkat furu' ni, al-haqqu fil masail al-far'iyyah muta'addid. Kebenaran kata ulama-ulama usul dalam soal-soal furu' ni berbilang-bilang. Umpama contoh, saya pergi ke Mekah, Madinah, saya tinggal kunut, sengaja tinggal tinggal kunut, sembahyang belakang imam. Dia tengah duk buat ke kepak-kepak dia tak buat. Saya kata, Ustaz, Malaysia tak buat? Iya, saya Malaysia buat. Ini tak buat. Saya ikut macam imam. Sami Allahu liman hamidah. Imam Masjidil Haram Madinah, dia tahu, dia alim. Dia bagi satu interval, satu tempoh masa yang agak panjang sebab dia wirid panjang. Ada wirid-wirid yang benar-benar yang sunnah. Ada orang kita dan sempat kunut. Kurang-kurang kata Allah mafli ya ghafur, Allah mafli ya ghafur, dia kali rukuk, ada sujud kali dengan imam. Dan juga saya tak buat. Dia tempat ustaz ke mana-mana, saya ikut dia ke imam. Kalau saya daripada awal itu tak mau baca kunut, tiba-tiba sujud sawi, batal sembahyang. Jangan bermain. Jangan silap. Awal memang dawai itu tak mau nak baca kunut. Tok tengok tepi kita dia baru tak kunut. Sujud sawi. Batal sembahyang, dia apa kita batal? Jangan buat melawak. Sujud sawi bukan lalai. Ni bukan lalai, memang tak buat. Jaga. Benar, minta maaf cakap dia jadi macam orang Kedah lah, tapi tak apa, boleh kira lah. Depa beritahu dah Ustaz Saleh Jamat, beritahu dia telefon mana kita hang cakap, kena cakap orang Perak. Saya ni Kedah Pekat, bukan Kedah Pekat, Kedah Pekat. Kalau Kedah Pekat Umrah, Kedah Pekat mana cakap macam tu, lebih kurang mudah-mudahan faham lah. Jadi macam tu, jadi masalah furu' ni memang terdedah kepada khilaf. Umpama contoh yang sebut benda sensitif juga lah. Berkahwin dengan anak zina. Seorang lelaki itu dia mau melakukan zina dengan seorang perempuan, takdir Allah melahirkan anak. Lama keluar anak ni, perempuan dia makin besar makin besar, orang tua ni makin menjadi. Dia berjam tak nak menikah. Dia kata bukan aku. Tak, Imam Malik itu haram. Walaupun tidak akad, tapi ayat dia, maaf saya sebut. Sebagai menghormati Imam Malik, guru Imam Syafi'i kata, aku pun kata makruh. Walaupun kata harus, tapi makruh. Makruh ni on the way itu haram. Menghormati akan Imam Malik, mana menghormati? Ayat tu. Boleh menikah lah. Tinggal lagi makruh. Bicara orang lain lah. Banyak tijah lain kata rupanya tu. Balik semula makna masalah ni, masalah khilafiyah ni, masalah kau-kau ijtihad ni memang khilaf. Di sepanjang yang saya tengok secara spontan ni, contoh-contoh yang diberi oleh Al-Fadhil semuanya masalah furu'. Jadi duduk sekarang ni bahawa kita pastikan sekarang dah, kalau setuju ijma', bagi saya mengatakan masalah furu'. Yang furu' tak tiba bid'ah.